Ilmu hadis. Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam pada mulanya belum ditulis seperti Al-Quran kerana dikhawatirkan bercampur baur dengan Al-Quran. Kerana itu Nabi SAW melarang menulis sesuatu darinya selain daripada Al-Quran. Pemeliharaan hadis oleh para sahabat radhiyallahu anhum dilakukan melalui hafalan. Pembukuan hadis untuk pertama kalinya dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di awal abad yang kedua Hijrah. Adapun berubah hadis zaman sahabat tak ada banyak nak tulis. Kerana hadis itu duduk jalan depan dia. Iaitulah pada jasad, pada kalam, pergerakan, bahkan diam Nabi, itu adalah hadis. Oleh kerana Nabi SAW di hadapan sahabat, tak ada perlu apa nak sahabat tulis buat rekod macam kitab-kitab hadis hari ni. Mereka tengok Nabi je dapat dah hadis tu. Makanya ramai pada zaman sahabat itu mereka menghafal akan hadis. Ya, terjadi hafalan. Belum lagi pembukuan. Direkodkan sebagai kitab hadis hari ini belum. Cuma pada masa Nabi SAW itu, sudah adalah permulaan pada zaman Nabi. Hadis-hadis itu ditulis. Itu ada. Tapi tidaklah dibukukan macam hari ini secara sistematiknya, tidak. Tapi ditulis itu ada sebab Nabi nak asingkan. Yang ni tulis, Nabi kata. Sahabat tulis. Maka yang tu hadis. Kadang-kadang Nabi kata, yang ni jangan tulis. Rupanya yang tu Al-Quran. Jadi asas pada zaman Rasulullah SAW tu, tak nak tercampur Quran hadis. Sebab semua bahasa Arab. Dan masa tu mana ada baris-baris ni. Kalau ikut sejarah, baris ni mula ditulis pada zaman pemerintahan seorang gubernur, khalifah, yang dikira zalim, ya, pada zaman pemerintahan dia. Seorang yang sangat terkenal, ya Allah, lupa saya nama, kan ingat saya sebut. Walaupun dia zalim, dia kena, tapi jasa dia kata ulama besar. Dia di antara yang awal membariskan Al-Quran dan hadis, ada baris-baris sabtu semua, dia lah. Sebelum tu tak ada. Sebab tu kalau kita pergi ke apa nama ni, bukan library, museum, ya, museum di Madinah atau di Mekah, kita akan lihat artifak Al-Quran yang asal-asal dulu. Zaman Osmani apa semua, mana ada baris. Tak ada. Ya, jadi itu dibuat kemudian. Hasil daripada perkembangan ilmu. Jadi zaman Nabi tak ada. Yang memulakan betul-betul sistematik lah dibuat ialah zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cicit Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an pun zaman Bani Umayyah. Ya. Dalam mengumpulkan hadis dari para penghafal hadis, diadakan suatu metod yang disebut isnad, iaitu membahas persambungan hadis. Dia di mana dibentuklah satu sistem dipanggil sanad atau isnad, ya, atau isnaid. Dia ada sanad. Makanya di sana ada sanad Imam Tirmizi, ada sanad Imam Qurtubi, ada sanad Ibnu Katsir, dia ada. Mana-mana ulama yang menulis hadis mutaakhir tu, mereka akan letak sanad. Sebab itu hadis-hadis itu terpelihara. Dengan sanad itu kita tahu hadis itu lemah ke, hadis dhaif ke, hadis yang sahih kita tahu melalui sanad. Sebab itu kata ulama, sekiranya tidak ada sistem sanad, maka semua orang boleh cipta hadis. Itu. Iaitu pentingnya ada sanad itu. Sanad Imam Tirmizi ada. Ya, banyak dalam tu nama-nama hadis mana semua cukup. Selain itu digunakan pula metod al-jarh wal ta'dil yang membahas asal-usul penghafal hadis. Asal-usul tu dia punya, kita panggil akhlak dia lah.
Selain tarikh lahir, tempat lahir mana, akhlak tu, asal-usul akhlak dia. Dobit ke tak dobit, pernah melakukan dosa ke tidak, dan sebagainya. Kerana orang dulu, kalau dia alim sungguh. Yang umpamanya Imam Abu Hanifah. Dikatakan bahawa, seumur hidup, katanya, Imam Abu Hanifah, dia tidak pernah seumur hidupnya memakan akan buah limau. Tak pernah. Kerana katanya di kota Baghdad pada masa itu ramai pencuri-pencuri buah ni. Mencuri di pasar, mencuri kebun orang, ramai di Baghdad. Dan dia duduk di Baghdad, Imam Abu Hanifah. Dia takut termakan buah limau syubhah yang dicuri. Bayangkan, itu alimnya dia. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, seumur hidup, dia tak makan buah tembikai. Itu Ahmad bin Hanbal. Dia bila ditanya kenapa tak makan, dia kata, kerana sehingga hari ini, saya belum lagi bertemu dengan hadis, bagaimana cara nak potong buah tembikai. Dia nak kerat tu pun dia nak tengok hadis. Bayangkan alimnya ulama-ulama mazhab. Tiba-tiba ramai juahalak hari ni hentam bantai ulama-ulama tanpa ilmu dalam Facebook. Ni tak beradab. Ni kita kena tahu itu, kena tengok dia punya metod al-jahr wal ta'dil tadi. Tengok riwayat hidup, asal usul dia tu. Bukan main-main mereka ni, ya, ada kehebatan. Pada masa Daulah Abbasiyah, pembukuan hadis mengalami perkembangan yang pesat. Ya, sebab ada ramai khalifah-khalifah pada zaman Abbasiyah ni mencintai ilmu. Dia sangat mencintai ilmu. Sehingga kita akan tengok nanti zaman Abbasiyah, kemuncaknya mereka boleh membina satu perpustakaan Baitul Ilm. Dia dalam tu ada kitab yang banyak. Ada menyebut Baitul Hikmah. Ni satu library yang besar pada zaman Harun ar-Rasyid dibuat. Dalam tu ada berjuta kitab menurut riwayatnya. Dan di dalam perpustakaan ini, Khalifah Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah Abbasiyah masa itu, dia gajikan 1,000 orang ulama sebagai turjum, ya, penterjemah kepada kitab-kitab yang ada. Ada kitab bahasa Eropah, bahasa Inggeris, bahasa Hindi, bahasa Parsi, bahasa itu, bahasa ini. So, student-student yang nak masuk baca kitab ni tak faham, boleh refer dengan ulama-ulama ni. Bawa kitab tunjuk, dia orang terjemahkan. Mereka ni 1,000 orang, para penterjemah ulama-ulama ni. Dan mereka masuk 4 shift. Dia 250 orang, 6 jam. Habis balik. Masuk 250 yang lain, 6 jam. Balik pula. Masuk lagi 250 orang yang lain. Jadi 4 kali tukar tu 1,000 orang, 24 jam. Library ni tidak ditutup. Bayangkan Baitul Hikmah inilah yang diserang oleh tentera Mongol pada masa itu. Kemudian dia punggah keluar kitab tu, buang dalam Sungai Furat dan Sungai Dijlah. Sehingga air Sungai Furat dan Dijlah, Sungai Tigris dan Euphrates itu menjadi hitam, ya, kerana dakwat yang keluar daripada kitab-kitab para ulama ni. Itu yang kita kesal, yang menangis. Kebanyakan kitab ni tulis tangan. Subhanallah. Hilang satu karya umat yang sangat berharga. Sehingga seorang profesor daripada Mesir pernah menyebut, kalau kita nak balik wujud kitab macam tu yang tulis tangan tu, yang dibakar habis oleh tentera Mongol, dia buang dalam sungai tu, kita terpaksa mengambil masa 1,000 tahun untuk tulis balik. Bayangkan. Ya, jadi itu begitu pesatnya perkembangan ilmu pada zaman Abbasiyah. Tapi kepesatan itu zaman dia. Permulaan bergerak dibuka itu pintunya di zaman Bani Umayyah. Jadi ada peranan khalifah-khalifah Islam, ya, di dalam pemerintahan itu. Pada masa Daulah Abbasiyah, pembukuan hadis mengalami perkembangan pesat.
muncul tokoh-tokoh muhaddithin terkemuka dan terkenal sampai saat ini. Mereka itu adalah Imam Malik, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Ini dipanggil Kutubus Sittah. Dia kitab hadis yang 6. Inilah dia orang-orang dia. Mereka ni yang sangat hebat. Kalau Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Tulis tangan tu. Dalam tu ada 300,000 hadis-hadis Nabi SAW. Alim, Masya Allah orang dulu ni. Ya. Begitu Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, Tirmizi. Itu kitab Asy-Syama'il, Imam Tirmizi itu menceritakan watak, gambaran wajah Nabi, jasad Nabi, ketinggian apa, semua lengkap. Dia melalui sanad-sanad yang ada. Penulisan hadis di zaman Daulah Abbasiyah dilakukan secara haibat dalam rangka memelihara eksistensinya sebagai sumber kedua ajaran Islam. Selain itu untuk keperluan umat juga. Kerana para penghafal hadis banyak yang meninggal dunia sehingga dikhawatirkan terjadi kepunahan ya ataupun kehancuran hadis. Jadi penghafal hadis tidak ramai sebenarnya sepanjang zaman. Kalau penghafal Quran ya, kalau hufaz itu ramai. Yang menghafal Quran ramai. Tapi menghafal hadis ni ratus-ratus ribu tak ramai. Sampailah hari ni. Tak tahulah Allah buat macam mana. Sebab Quran tu mudah kalau nak hafal. Yalah, tapi kena usaha lah. Dengan mujahadahnya, jaga makan, begitu gini, kenalah. Dan waktu terbaik untuk menghafal Quran ialah ketika dalam solat. Ulang ayat-ayat surah-surah. InsyaAllah hafal. Tapi menghafal Quran ni ramai boleh buat. Namun menghafal hadis ini tak ramai. Apalagi zaman-zaman tu, zaman Bani Umayyahnya meniti terus perkembangan bawa ke Abbasiyah begitu gini. Sudah ramai syuhada-syuhada di kalangan ahli hadis ni. Peperangan demi peperangan, pergi ke Eropah lah apa semua ni. Masuk ke benua Afrika. Ya, sampai ke kawasan Hind. Ya, Hindukush. Ini wilayah Afghanistan, Tajikistan. Tu naik ke atas lagi wilayah Rusia, Uzbek, Bukhara. Yang sebahagian besar hancur habis diserang oleh Mongol dalam sejarahnya nanti. Jadi kita nak sebut bahawasanya oleh kerana ramainya ulama hadis yang mati syahid. Sudahlah jumlah dia tak ramai. Ramai pula yang syahid. Apa yang tinggal lagi? Memikirkan itulah maka terjadinya gerakan zaman itu untuk dikumpulkan pula, dibukukan ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.